Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan berkenaan tajuk kita pada kali ini. Dengan berkenaan mungkin kita lihat di sini bahwasanya pengurusan masa merupakan satu masalah yang amat meruncing bagi pelajar-pelajar kita sama ada di sini ataupun di Malaysia. Jadi kita ingin bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, ketika mana di era pembelajaran di sini banyak bekerjasama dengan persatuan pelajar dan tanggungjawab dengan ilmunya. Jadi bagaimana Ustaz membahagikan masa dengan teliti untuk mengimbangi di antara persatuan dan pembelajaran? Silakan Ustaz. Terima kasih. Seperti yang sama-sama menjadi pengalaman Azhariyin dan Azhariyah di Mesir ni, kita memiliki keterbatasan waktu yang amat sangatlah. Di Mesir ni kita bergerak letih. Jadi bila tanggungjawab diamanahkan kepada kita untuk menjadi pemimpin, sebagai pemimpin yang ilmu kepimpinan yang kita belajar daripada persatuan ni, satu pelajaran sangat berharga juga pada kita. Mana kalau kita tidak pernah memimpin ataupun menjadi ataupun memegang amanah kepimpinan di bumi Anbiya ni, tadi itu pun satu kekurangan yang kita patut bersama-sama pastikan. Kita tetap bersama-sama dengan persatuan untuk kita mempelajari apa yang dikatakan ilmu berorganisasi persatuan. Kesemua itu akan kita applykan bila mana kita balik ke Malaysia. Jadi untuk itu saya waktu di Mesir, alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua Badan Muzakarah yang saya maklum hari ini dirombak pada nama Badan Dakwah. Saya pegang jawatan itu selama 2 tahun. 2 tahun, 2 sesi di Mesir ini. Jadi yang pertama, sebelum saya menjawab tentang pembagian masa ni, saya nak sebutlah bahawasanya saya belajar. Kalau tadi ilmu yang saya cuba belajar, menguasai sebagai persediaan untuk masuk dalam masyarakat, saya juga menjadikan persatuan sebagai sebuah sekolah untuk juga ilmu untuk dalam masyarakat. Oleh kerana saya berprinsip seminggu rupa, maka saya mengajar program bukan untuk orang, untuk diri saya. Khususnya isu-isu yang berkaitan dengan isu kebangsaan di Malaysia, ataupun isu yang bersifat global, alami dunia ni. Jadi saya mencipta maudhu', mencipta tema yang saya nak belajar mengenai satu isu. Akhirnya orang yang main, mereka ahli panel yang datang mengupas isu dalam bentuk yang dapat memuaskan hati kita bahawa kita telah mendapat ilmu daripada penjelasan yang diberikan oleh ahli panel. Jadi itu konsep saya, prinsip saya. Saya mengajar program bukan untuk orang semata-mata, tapi yang pertama untuk diri saya sendiri. Jadi alhamdulillah untuk itu saya berkomitmen dengan persatuan. Demikian saya berkomitmen dengan pengajian. Pada zaman ketika saya belajar dulu, telitinya orang yang berpersatuan, dia kira persatuannya orang mengaji ya. Dia ada satu passion, dua passion. Ini alhamdulillah, oleh kerana saya ni menganggap pengajian ialah satu kewajipan saya, berpersatuan pun kewajipan saya. Jadi saya duduk di antara dua keadaan yang ada ketika itu. Alhamdulillah, bila saya duduk dengan persatuan, orang persatuan menganggap kita sebagai daripada mereka. Bila kita duduk dengan orang mengaji pun merasa kita sebagai daripada mereka. Jadi itulah yang menyebabkan saya dapat duduk di antara dua realiti ni. Alhamdulillah. Jadi walaupun semua ni tak mengganggu saya, alhamdulillah, dengan izin Tuhan lah. Sebab kadang-kadang orang yang bersatuan, mereka tertinggal mengaji. Demikian juga orang yang mengaji, mereka akan tertinggal bersatuan. Itu realiti. Tapi dengan pohonan saya lah pada Tuhan, minta semua tak ganggu saya, alhamdulillah saya boleh jalan serentak. Di mana realiti saya, bila mana
kita patut memberi penumpuan pada pengajian, maka kita kena tinggal lah. Ini daripada pemikiran, daripada akal kita ni, program yang kita nak anjurkan tu, waktu mengaji, tumpu mengaji. Tapi bila persatuan, maka kita kena tumpu kepada amanah yang diberikan. Tapi pada saya, di antara dua realiti yang berlaku ni, kadang-kadang bertembung di antara dua keadaan. Yang saya menimbang dengan cermat di antara dua benda ni. Kalau saya terpaksa berdepan dengan dua realiti ni, waktu mengaji, mereka juga waktu program. Jadi pada cara timbang saya, kalau saya program yang saya terpaksa berdepan tu, kalau saya menganjurkan ataupun saya kena menyampaikan. Mana kalau program tu saya tak tapi jam. Jadi saya terpaksa mengutamakan persatuan. Tapi kalau keadaan tak tak mendesak seperti itu rupa, maka itulah yang katakan fiqh muwazanah yang saya fahamlah. Dan di Malaysia pun serupa juga. Di Malaysia pun sama. Kalau saya terpaksa menghadiri program, kerana kalau tak ada saya program tu akan batal, maka saya terpaksa meninggalkan kuliah saya. Tapi kalau keadaan berlaku sebaliknya, kita tak hadir pun, tak ada masalah apa sangat. Jadi kita boleh hadir walaupun kita terpaksa lewat sikit. Jadi sebab kedua-duanya ada kedudukan yang menuntut. Contohnya kalau kita terpaksa berdepan dengan realiti, ialah mad'u kita ni ada di Malaysia ni, orang yang dia ni kira nak ngaji ya. Kita kena memahami juga perasaan orang nak ngaji ni pun. Dia pun tu kena nak ngaji ya. Jadi kalau kita tak pi, macam mana perasaan dia apa? Itu pun satu benda yang kita patut mari bersamalah. Jadi ketika tu kalaulah program yang terpaksa kita hadiri itu tak melibatkan majlis itu akan terkesan dengan tak hadiran kita. Jadi fiqh muwazanah yang saya fahamlah. Jadi kita hadirlah kuliah dulu. Kita hadir untuk itulah kepentingan memahami realiti. Itu yang penting untuk kita sama-sama applykan dalam kehidupan kita. Jadi maknanya pada saya pembahagian masa ni ialah pada bagaimana kita memahami fiqh al-muwazanah antara kepentingan pengajian, kepentingan program. Jadi itu dalam realiti yang sebenar bila Malaysia pun sama jugalah. Mana kita kena membahagikan dua keadaan yang sama penting pada tu masa, tapi mana yang lebih aham daripada satu yang muhim. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Itulah yang dapat kita simpulkan bahawasanya pembahagian masa amat penting. Boleh kita katakan di sini bahawasanya persatuan bukan nombor satu dan pengajian bukan nombor dua. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi bincangan kita selepas ini. Mungkin kita akan memberi sedikit amanat daripada Al-Fadhil Ustaz. Insya-Allah.